Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan saya akan buat pembentangan tugasan 1 kod khusus EDUP 2102D Pengantar Sosiologi Pendidikan. Baiklah, ahli kumpulan saya 3 orang terdiri daripada Abdul Qohar bin Ahmad Musri, Muhammad Luqman Hakim bin Muhammad Idrus dan saya sendiri Fatin Syamimi binti Rashidi. Isi kandungan yang ada di dalam set ini adalah yang pertama konsep kepelbagaian sosio-budaya, faktor-faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosio-budaya di sekolah dan juga implikasi kepelbagaian sosio-budaya terhadap komuniti sekolah serta pendidikan. Baik, apa yang dimaksudkan dengan konsep kepelbagaian sosio-budaya? Konsep kepelbagaian sosio-budaya ialah hubungan masyarakat yang mempunyai perbezaan budaya dalam wilayah yang sama dan hidup bersama melalui aspek cara hidup, adat dan sebagainya. Kepelbagaian kaum dan etnik di Malaysia yang mana mengamalkan budaya masing-masing dan terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan budaya kaum lain. Faktor kepelbagaian sosiobudaya di sekolah. Terdapat 5 faktor, iaitu faktor yang pertama, struktur sosial. Yang kedua, kepercayaan, adat resam dan budaya. Yang ketiga, bangsa. Yang keempat, agama. Dan yang kelima, bahasa. Faktor yang pertama ialah struktur sosial di sekolah, iaitu yang terdapat dalam struktur sosial di sekolah ialah pertama, status ekonomi keluarga, latar belakang keturunan, pangkat dan kekuasaan, tahap pencapaian murid, serta status dan peranan. Baiklah, faktor yang pertama iaitu struktur sosial. Struktur sosial ialah pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Seterusnya, pelbagai unsur masyarakat dengan status dan peranan tersendiri. Yang ketiga, kedudukan guru dan murid dalam struktur sosial di sekolah. Dan yang terakhir, hubungan guru dengan murid serta guru dengan guru. Baiklah, faktor yang kedua ialah bahasa. Yang ini kepelbagaian dialek, kepelbagaian nada, kepelbagaian cara penyampaian. Selain itu, penggunaan bahasa badan, kosakata yang meluas dan terbatas juga penulisan yang standard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya akan sambung bahagian bangsa, iaitu yang dikatakan sebagai bangsa ialah sekumpulan manusia yang sama asal-usul serta serupa sifatnya. Jadi dalam bangsa ini ada satu proses yang dinamakan sebagai proses integrasi sosial, iaitu penyatuan pelbagai kelompok melalui satu identiti dengan menghapuskan perbezaan dan identiti masyarakat. Jadi maksudnya dia mengetepikan perbezaan demi membentuk satu masyarakat. Itulah yang dinamakan sebagai proses integrasi sosial. Kemudian dalam integrasi sosial ini iaitu mempunyai 3 elemen, iaitu yang pertama akulturasi, iaitu budaya pinjam meminjam. Kemudian asimilasi, iaitu makanan tradisi, baju kurung, dan last sekali iaitu yang terakhir amalgamasi, iaitu perkahwinan campur. Contohnya orang Melayu Jawa berkahwin dengan orang Melayu Bugis. Itu dinamakan sebagai amalgamasi. Okey, seterusnya kita masuk pula kepada bahagian agama, iaitu di mana kepelbagaian agama yang dianuti oleh masyarakat telah mewujudkan pelbagai jenis budaya yang memaparkan variasi, tradisi dan kepercayaan agama masing-masing yang dimiliki oleh pelajar sehingga dibawa ke dalam persekitaran sekolah. Jadi dalam bahagian agama ini terdapat 2 perkara yang boleh disentuh, iaitu pertama mengenai konflik, iaitu melakukan program bersama, memberi ruang untuk memahami kepelbagaian agama lain. Jadi dengan adanya program di sekolah yang mana keterlibatan itu bersama di antara pelbagai jenis kaum, itu murid-murid yang berlatar belakangkan pelbagai jenis kaum dapat mengikuti aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan di sekolah.
Kemudian pula kluster sekolah iaitu kepelbagaian agama ditempatkan dalam satu kelas boleh memberi ruang salah faham yang berlaku. Seterusnya kita pergi kepada bahagian kepercayaan, adat, resam dan budaya. Jadi adat ialah kebiasaan, manakala resam ialah lembaga, peraturan, hukum, norma yang dijunjungi. Adat resam pula menunjukkan corak budaya suatu kaum. Okey, jadi di mana setiap kaum itu mempunyai adab resam mereka yang tersendiri yang menunjukkan mereka adalah kaum yang berbeza dengan kaum yang lain. Kemudian pula iaitu adab resam yang berbeza menjadikan mereka selesa untuk bergaul dengan bangsa yang sama, bercakap, budaya, bercakap dan lingkup yang sama. Okey, jadi dengan perkara-perkara ini kita boleh menyesuaikan diri dalam kita bersosial antara satu sama lain. Kemudian kepercayaan merupakan nilai suatu kaum serta prinsip-prinsip yang menentukan moral seseorang. Perbezaan kepercayaan dalam satu sekolah memberi nilai persefahaman dan nilai tolak ansur yang tinggi di kalangan murid. Okey, jadi dengan adanya sifat bertolak ansur boleh meningkatkan lagi persefahaman antara murid yang pelbagai kaum. Contohnya apabila tibanya hari raya, kita orang Melayu akan memakai pakaian rasmi kita sebagai orang Melayu atau pakaian adat kita sebagai orang Melayu iaitu baju kurung. Dan apabila tibanya perayaan Deepavali, maka pelajar daripada kalangan bangsa India akan memakai pakaian tradisional mereka. Begitu juga dengan kaum yang berbangsa Cina. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada sahabat saya. Seterusnya, mari sama-sama kita ke implikasi kepelbagaian sosio-budaya kepada pendidikan. Okey, di sini kita dapat lihat terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu yang pertamanya implikasi kepada guru, yang kedua implikasi kepada murid dan yang ketiga implikasi kepada sekolah. Okey, yang seterusnya, yang pertama iaitu implikasi kepada guru. Okey, semua guru yang mengajar di dalam kelas harus menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan bersikap profesional. Guru tidak harus membezakan bangsa murid, tidak mengkelompok murid tersebut mengikut kaum mereka sahaja. Okey, seterusnya, guru hendaklah bijak dalam mengendalikan kelas sosial murid di mana akan wujud pergaulan bebas, tidak berkelompok, berinteraksi tanpa sekatan budaya dan masyarakat. Dengan cara ini, satu suasana pembelajaran yang interaktif akan terbentuk dan pembelajaran akan menjadi menyeronokkan. Okey, poin yang seterusnya. Guru perlu mencatatkan kemajuan dan kelemahan yang terdapat dalam pengajaran dan pembelajaran tersebut dan mencari peluang bagi pengubahsuaian serta mengemukakan pandangan dan cadangan bagi menyelesaikan beberapa masalah. Yang terakhir, guru hendaklah berusaha menolong murid memahami dan membentuk nilai sikap tingkah laku yang sesuai. Okey, implikasi kepada murid pula. Poin yang pertama iaitu penggunaan bahasa yang standard yang harus diamalkan. Yang kedua, sikap prejudis terhadap bangsa lain harus dielakkan supaya segala aktiviti yang dirancang oleh guru dapat dilaksanakan dengan jayanya. Seterusnya, kepercayaan yang diamalkan oleh murid lain tidak harus dipertikai sesama mereka. Dan poin yang terakhir, proses sosiologi antara etnik dibuat tanpa mengira anutan agama
yang hendaklah dikembangkan agar proses pembentukan kendiri murid dapat dilaksanakan. Okey, yang terakhir bagi implikasi kepelbagaian sosio-budaya kepada pendidikan adalah iaitu implikasi kepada sekolah. Di mana ia dapat mewujudkan reka bentuk dan seni bina sekolah yang unik dan kondusif. Seterusnya, meraih pencapaian yang cemerlang dalam pelbagai bidang, sama ada bidang akademik ataupun bidang co-curriculum. Seterusnya, yang terakhir, sistem pentadbiran yang teratur dan sempurna kerana melibatkan gabungan idea dari kepelbagaian sosio-budaya yang wujud di sekolah. Okey, dan slide yang terakhir iaitu kesimpulan, saya serahkan kepada sahabat saya. Jadi kesimpulannya pelbagai sosial budaya yang wujud di sekolah amat penting bagi semua warga untuk membentuk perpaduan sekaligus dapat menggertakkan hubungan silaturahim tanpa mengira perbezaan dari segi bangsa, agama dan kepercayaan. Oleh itu, institusi pendidikan perlu memainkan peranan penting dalam memastikan usaha mewujudkan keharmonian dalam sistem pendidikan yang mudah dicapai. Sekian, terima kasih.